Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni viral satu video yang cukup menarik untuk kita berikan reaction. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Nur Muhammad dicipta sebelum Adam. Yang ni tak ada dalil. Yang ni tak ada dalil. Kalau ada kena bawa. Mereka dakwa ada di dalam Musannaf Abdul Razak, tapi tak ada pun dalam Musannaf Abdul Razak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kat sini kebetulan Dr. Rora kata tak ada hadisnya. And dalam kitab Musannaf Abdul Razak pun tak ada. Kalau dia kata ada, suruh bawakan. So kesempatan Kak Azhar ada kitab Kak Azhar Musannaf tu. So Kak Azhar show dekat sini kepada kita bersama. Okay, Alhamdulillah sini ada kitab tu, kitab Musannaf Abdul Razak. Betul state 211. Betul state atau print lah ni. And then kita tengok halaman berapa. Okay, kat sini halaman 63. So kita tengok. Okay, ini dia punya sanad daripada perawi hadis itu yang mengatakan bahawasanya Nur Muhammad itu adalah pertama kali yang Allah ciptakan daripada satu, iaitu daripada Abdul Razak, iaitu Abdul Razak dapat daripada Muammar, and then dapat Muammar dapat daripada Ibnu Munkadir, and then daripada Jabir. Jadi Ibn Munkadir. Jabir kata, qala saya sa'altu Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awwali syai'in khalaqahu, tentang segala pertama kali yang Allah ciptakan, khalaqallahu taala, tentang segala pertama kali yang Allah ciptakan. Faqala, maka Rasulullah menjawab, maka Rasulullah berkata, huwa nurun nabi kaya Jabir khalaqallah. Rasulullah kata yang Allah cipta pertama kali adalah nur Nabi wahai Jabir. Jadi jelas di sini, and then ini panjang, boleh baca sendiri sampailah ke bawah itu. Ini Kak Azhar hanya nak proofkan bahawasanya di kitab Musannaf Abdul Razak ni ada hadisnya beserta dia punya Al-Juz'ul sanadnya. Mafqud. Kita berikan sedikit ulasan insya-Allah. Secara umumnya Dr. Rozaimi Ramli sebut bahawa kenyataan Nur Muhammad tu tidak ada dalam Musannaf Abdul Razak, tapi Kak Azhar ini dengan yakin mengatakan ada dan dia bawakan buktinya, ditunjukkan bukti bahawa ia memang wujud di dalam Musannaf Abdul Razak. Cuma masalah dia gunakan buku yang salah. Sepatutnya dia baca judul itu secara terang-terang di dalam gambar buku photostat ataupun yang dia print tu, yang dia rujuk. Buku tu terang-terang tulis Al-Juz'ul Mafqud minal Juz'il Awwal minal Musannaf. Bahagian yang hilang daripada bahagian pertama daripada kitab Musannaf Abdul Razak. Buku ni sebenarnya awak boleh download dekat internet pun, dan saya pasti Kak Azhar ni pun dia tak ada buku aslinya. Dia mungkin download tempat yang sama, dan salinan yang digunakan oleh beliau dan digunakan oleh saya setelah saya teliti adalah daripada rujukan PDF yang sama yang digunakan oleh Kak Azhar. Tengok dia punya belang belah kanan, belah dia punya tulang, semua sama. Kalau Kak Azhar dengar ni, saya nak bagi tahu dekat akak bahawa buku yang akak guna tu adalah buku yang para ulama hadis moden hari ni kata ia adalah buku yang palsu. Ia bukanlah buku Musannaf Al-Imam Abdul Razak As-San'ani yang sebenar. Buku Musannaf Abdul Razak As-San'ani yang sebenar, dia ada banyak penerbit yang mencetak Musannaf Abdul Razak tu. Ada yang terbitkan 10 jilid, ada 9 jilid, ada 12 jilid. Pasal apa Kak Azhar nak pertahankan ada kitab ini daripada Juz'ul Mafqud ini? Sebab dalam kitab yang beliau print atau photostat ini ada sebut sesuatu yang tak ada disebut dalam bahagian buku Musannaf Abdul Razak yang sebenar. Dia cerita tentang Nur Muhammad. Sedangkan dalam buku sebenar tiada hadis berkenaan disebutkan. Bahkan tiada dalam kitab-kitab hadis utama pun hadis ini. Ia hadis palsu yang mahu digunakan untuk mengabsahkan pandangan Nur Muhammad yang menyeleweng. Kita tahu bahawa kitab-kitab ni semuanya ditulis semula menggunakan komputer berdasarkan kepada makhtutat, berdasarkan kepada manuskrip
tulisan tangan yang asal, maka memastikan manuskrip tulisan tangan itu betul adalah tugas pentahqiq yang menterjemahkan ia kepada tulisan komputer. Pun begitu, buku yang didakwa bahagian yang hilang ni, Juz'ul Mafqud, sebenarnya baru sahaja direka dengan gaya penulisan bahasa Arab yang cacar marba. Bukan saya kata, saya akan bawa bukti selepas ini. Hari ini saya mahu bawakan kepada anda beberapa pandangan ulama-ulama Al-Azhari. Maksudnya, mereka mengaji dekat Azhar, mereka berkhidmat sebagai seorang tokoh Al-Azhar. Kita bawa satu persatu. Pertama, Dr. Muqtada Hasan Azhari rahimahullah. Dia sebut, saudara Ziyad telah menunjukkan kepada aku satu buku yang mempunyai 105 muka surat. Ia adalah satu buku yang bohong dan tipu. Ia adalah satu fitnah besar kepada Al-Hafiz Abdul Razak As-San'ani rahimahullah. Ia diterbitkan dan disebarkan sekalipun di dalam isi kandungan hadisnya terdapat sangat banyak pandangan yang menyeleweng dan kebatilan yang disembunyikan, seperti menyatakan makhluk yang pertama dicipta ialah Nur Muhammadiyah dan sejumlah perkara-perkara khurafat yang lain. Yang ni kenyataan daripada beliau. Beliau memberikan kritikan, bukan yang ni saja. Dia bagi kritikan banyak lagi terhadap buku ini dalam 4 muka surat. Anda boleh rujuk kenyataan yang saya sebut ini di dalam kitab asalnya. Saya letak link dekat bahagian description. Dan kenyataan yang pertama ini memang merujuk terus apa yang diulas oleh Kak Azhar dalam video tadi. Yang kedua, Dr. Ahmad Ma'bad Abdul Karim. Yang ni tokoh besar ulama hadis Al-Azhar yang sampai hari ini masih lagi berkhidmat mengajar di ruang Masjid Al-Azhar. Beliau menyatakan gambar halaman-halaman naskah tulisan tangan yang digunakan untuk penelitian teks asal itu sendiri membuktikan secara jelas bahawa ia bukanlah satu naskah yang boleh dipercayai. Orang yang menulisnya tidak meraihkan gaya penulisan dan ketelitian seorang ahli hadis di dalam penulisan hadis. Syekh Ahmad Ma'bad memberikan kritikan, bukan sekadar itu saja, banyak lagi kritikan dia, sampai 5 muka surat kritikan dia sebut berkaitan tentang ni. Kritikan yang sungguh teliti dalam bab tahqiq, sehingga setiap simbol, setiap gaya nombor yang ditulis juga dikritik keras oleh Dr. Ahmad Ma'bad. Anda boleh rujuk buku yang saya letakkan dekat link bahagian description. Saya sangat mencadangkan pengkaji-pengkaji hadis, orang yang minat tazah kita, mungkin Kak Azhar kita juga meminati dalam bahagian hadis, boleh membaca kenyataan daripada Dr. Ahmad Ma'bad di dalam bahagian ini. Dr. Ahmad Ma'bad masih hidup lagi sampai hari ini dan memberikan khidmat mengajar hadis di Masjid Al-Azhar sampai hari ini. Paling menarik, penulis kata pengantar buku yang Kak Azhar rujuk itu sendiri pun telah menarik balik kenyataan dia. Beliau juga adalah seorang tokoh Al-Azhari yang cukup amanah. Link kenyataan beliau pada Mei 2007 saya letak bahagian description. Dr. Mahmud Said Mamduh Al-Misri Al-Syafi'i Al-Azhari. Dia sebut, dia kata, yang ni saya baca surat dia daripada awal sampai habis. Tapi mukadimah awal tu innalhamdulillah tu saya tak baca lah. Terus kepada kenyataan dia. Ini adalah kenyataan berlepas diri terhadap apa yang telah dicetak dengan nama Al-Juz'ul Mafqud Minal Juz'il Awal Minal Musannaf, yang telah ditahqiq oleh sahabat saya Syekh Dr. Isa bin Abdullah bin Maniq Al-Hamiri Hafizahullah, yang aku telah memberikan kata pengantar padanya. Hari ini aku menyatakan, pertama, Dr. Isa bin Abdullah bin Maniq Al-Hamiri telah mendapat 2 bahagian makhtutah, manuskrip tulisan tangan yang disandarkan kepada Musannaf Abdul Razak. Dalam majlis bersama beliau, aku hanya melihat bahagian yang pertama sahaja. Ketika itu aku telah meragui kerjanya kerana 2 sebab. Pertama, kertas itu nipis dan tulisannya masih baru. Yang kedua, nuskah itu tidak ada sima'at dan tamallukat. Selepas daripada bertawakuf dengan hal itu, Syekh telah menunjukkan nuskah dari kurun ke-10 yang menyerupai bahagian yang dia sandarkan. Dia juga beritahu kepada aku bahawa bahagian ini diambil daripada bahagian asal yang hilang. Dalam tempoh itu juga, Syekh pernah menghantar kitab berkenaan ke pusat Jum'ah Majid dan mereka memberitahu beliau bahawa bahagian berkenaan telah berumur sekitar 50 atau 60 tahun. Pada pandangan Syekh, dia selesaikan tahqiq dan takhrij dan dia telah melakukannya. Kemudian dia meminta aku memberikan
membuatkan mukadimah. Lalu aku pun menulis berdasarkan apa yang telah diberikan kepada aku ketika itu. Apatah lagi bukan tugas aku untuk melihat terus kepada bahagian berkenaan kerana kerja itu bukan kerja aku. Maka memadailah aku membaca mukadimah tahqiq daripada Syekh Nisa sahaja. Isu kebenaran naskah itu dan kerja-kerja berkaitan diserahkan kepada ahli akademik dan pakar dalam manuskrip tulisan tangan makhtutat. Yang kedua, barulah jelas kepada aku dengan pelbagai petanda sehingga aku percaya bahawa bahagian berkenaan adalah tidak benar. Ia juga tidak boleh menjadi tempat bergantung sedikit pun. Seorang Muslim yang telah mendapat penjelasan wajib kepadanya untuk tidak merumitkan kata-kata atau bersikap sombong, bahkan berpegang teguh kepada kebenaran, bergembira atasnya serta mengajak pula kepadanya. Maka aku maklumkan bahawa aku berlepas diri dengan mukadimah yang pernah aku tulis sebelum ini. Jangan lagi selepas ini ia disandarkan kepada aku. Aku berlepas diri dan memerdekakan diri daripadanya. Aku sebut seperti mana yang disebut oleh Dr. Ahmad Ma'ban Abdul Karim. Moga-moga Allah mudahkan urusan kita menghapuskan bahagian ini yang telah mengangkat pelbagai percampuran, mempertahankan banyak kesalahan serta menjauhi kebenaran. Sesungguhnya Allah berkuasa terhadap segala-galanya. Kesimpulannya, seperti mana yang telah disebutkan, al-juz'ul mafqud minal juz'il awal minal musannaf tidak boleh bergantung dengannya sedikit pun. Tidak sesuai ditakhrij dan tidak sesuai diterjemah. Inilah yang aku mahu tegaskan di sini. Semoga Allah mengurniakan insaf kepada kita di dalam kata-kata kebenaran, kembali kepadanya serta berpegang teguh dengannya. Mahmud Said Mamduh Al-Misri Syafi'i di Dubai, 3 Jumadil Awal 1428 Hijriah, 20 Mei 2007. Wallahu a'lam. Saya berharap Kak Azhar dan juga sahabat-sahabat yang lain termasuk saya mengambil pengajaran daripada hal ini supaya kita lebih berhati-hati. Ilmuwan kita pula perlu kehadapan. Jangan duduk senyap saja dan berikan pandangan-pandangan anda berkaitan tentang isu yang kritikal kepada umat Islam. Jangan menipu di dalam kajian, jangan menipu di dalam memberikan pandangan kepada orang. Dan apabila kita mendapat bahan rujukan, pastikan kita membuat semakan terlebih dahulu. Dan tidak lupa orang awam, jangan malu untuk terus bertanya kerana hanya itulah jalan untuk anda mendapatkan kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.